Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah. Berkatalah pengarang, mudah-mudahan Allah merahmatinya sebab beliau masih hidup. Bagi seseorang yang membagikan minuman, maka dialah yang diajarkan paling terakhir untuk minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى الحبيب زين بن إبراهيم بن صميد حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الحبيب محمد أمين بن حسيني العيدروس شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود الملعونين. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الحمد لله. Terus saja kita baca kitab. Cuma kitab saya tak jumpa lagi kat rumah tu. Saya baca kitab ni dulu, kalau tak sama nanti saya baca yang kemudian. Baik. Tajuk apa itu? Tajuk makanan, makan. Yang keberapa? Yang ke? 6. Apa ya? Yang ke-7? Apa tu? Ha? Ya. Ketika minum. Di antara adab-adab ketika akan minum. Gitu. Nombor 7 tu apa tu? Bagi yang membahagikan minuman. Oh sama, masih agak aja. Lebih senang pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah. Berkatalah pengarang, mudah-mudahan Allah merahmatinya sebab beliau masih hidup. Bagi seseorang yang membagikan minuman,
maka dialah yang dianjurkan paling terakhir untuk minum. Berdasarkan sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqil qaum akhiruhum syurba. Orang yang memberikan minuman kepada orang lain, maka dialah yang terakhir minum. Boleh? Ada tetamu di rumah, kita nak serve air. Biar kita yang last minum tu. Untuk kita dapat keberkatan. Dulu gelas satu je. Dulu seorang. Kalau yang faham dia minum sikit-sikit. Yang last tu dia dapat. Kalau zaman sekarang ni orang dah tak pakai gelas dah. Maksudnya satu gelas ni seorang. Jadi senang lah. Kita tuang. Kalau zaman dulu satu gelas tu dikongsi banyak orang. Tu yang dia paling last minum. Jadi sekarang tak timbul sangat benda ni sebab setiap orang tu ada gelas masing-masing. Melihat minuman yang akan diminum sebelum meminumnya, kerana dikhawatirkan terdapat kotoran yang jatuh di dalamnya. Memang itu pun biasa kita buat. Ada sekali Nabi nak minum, kemudian ada janggut dalam tu. Ni ada janggut. Jadi sahabat tu, saya tak ingat nama beliau sekarang, tapi di belakangnya Al-Bukhtari. Sayyidina Umar Al-Bukhtari, cuma saya tak pasti Umar ataupun yang lain. Ya Rasulullah, izinkan saya ambil. Beliau pun ambil janggut tadi, baru Nabi minum air. Nabi pun doakan beliau. Jammalakallah. Itu je doa. Jammalakallah. Semoga Allah mengkacakkan kamu. Berkat doa ini, beliau berumur 90 tahun, tidak ada satu pun uban dekat rambut dan janggutnya. Saya dah ada uban juga dah ni. Berperasan. Ada dua. Ni uban. Bukan nak tunjuk rambut tak. Ada uban ni. Ada. Tapi adalah. Taklah banyak. Ada kawan kami dah putih dah. Faktor genetik gitu. Umur 90 tahun. Saya baru 40 lebih. Satu pun tak ada janggut. Tak ada uban di janggut dan di rambut. Berkat doa. Apa doa Nabi tadi? Jammalakallah. Semoga Allah mengkacakkan kamu. Tapi kita janganlah doa orang macam tu. Kita jazakallahu khairan. Ini jammalakallah, bertabak dah uban orang tu. Boleh kalau nak doa, apa salah? Kacak dari segi lain, mungkin dari segi senyuman, dari segi percakapan. Memang ada orang yang shape mukanya macam senyum je. Kalau kita tengok macam manis, macam senyum. Tapi ada juga orang shape-nya masam je. Bukan dia nak masam, tapi memang shape mukanya macam tu ya. Jadi kita baik sangka saja kat orang. Apabila seseorang akan minum susu, maka bacalah doa berikut ini. Allahumma barik lana fihi. Ada terjemah tak? Saya terjemah ya. Ada terjemah? Tak ada terjemah. Ya Allah, berkatilah kami padanya pada susu tadi. Wazidna minhu, tambahkan lagi kami daripada susu tadi. Allahumma ja'alha ni'matan mashkura. Ya Allah, jadikan susu tadi nikmat yang kami syukuri. Tasilu biha ni'matal jannah. Yang dengan kami syukur ni sampai nanti nikmat syurga. Itu ya. Apa-apa link kat syurga. Apa-apa. Sebab itu kalau pakai minyak wangi, doanya apa? Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak adalah kehidupan yang abadi melainkan kehidupan akhirat. Ni minyak wangi. Orang lelaki minyak wangi tak kuat warna tapi kuat bau. Yang perempuan kuat warna tapi tak kuat bau. Semula jangan bertukar. Orang lelaki warnanya kuat, warna tak kuat tapi baunya kuat. Yang perempuan warnanya kuat tapi baunya, jangan bau pula juga kuat. Orang lelaki warna tak ada, bau pun tak ada. Satu. Yang kedua, kalau orang bagi minyak wangi, jangan tolak. Thalathatun la turad.
Nabi sebut 3 benda jangan tolak. 1, minyak wangi. 2, susu. 3, bantal. Tapi bukan bantal Allahumma bismika amutu wa ahya, bukan. Bantal orang Arab, bantal tu untuk menyandang. Maksudnya kalau orang persilakan ke rumah, usahakan jangan tolak. Bukan bantal tidur tu, bukan. Kan orang Arab kalau masuk rumah dia tak ada kursinya sangat, adalah yang moden sekarang. Tapi mereka suka duduk bawah. Sebenarnya duduk bawah pun sedap. Kalau makan duduk bawah tu sedap. Daripada duduk atas, perut kita makin luas. Bila makin luas, sila. Maksudnya apa saja boleh makan. Kalau makan duduk bawah tu, perut kita dibagi macam bagi 3. Nak kalau makan cara makan orang tak boleh. Itu juga sunnah Nabi tu. Kalau cara makan orang tak boleh, duduk bertenggung. Jadi perut kita jadi kecil. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man saqahu Allahu labanan," dan barang siapa yang oleh Allah telah diberikan minuman berupa susu, falyaqul, maka sebelum minum susu bacalah yang tadi, Allahumma barik lana fihi wasna minhu. Ya Allah, berkatilah kami pada susu ini dan tambahkanlah kami daripadanya. Sebab susu ni, maaf ya, dia antara, darah dengan najis. Susu tu antara darah dengan najis. Sebab tu syukur dapat susu. Tak tercampur pun walau sedikit darah, tak termasuk pun walaupun sedikit najis. Alhamdulillah. Sebab itu bagus minum susu. Susu yang fresh tu ya. Susu soya. Ini maksudnya susu yang fresh. Susu honeydew, itu cerita lain. Ini susu yang pure. Laisa syai'un yujzi makana syarabi wa ta'ami ghaira al-laban. Baginda menyebutkan tidak ada sesuatu yang kedudukannya dapat menggantikan makanan dan minuman melainkan susu. Maksudnya kelebihannya sangat banyak sekali. Kenapa? Sebab tidak ada seorang Nabi dan Rasul melainkan kerjanya mesti pernah mengembala kambing. Kambing itu bekalkan apa? Susu. Dan makanan yang sedap itu adalah kambing. Kambing banding dengan unta, mana yang sedap? Tak pernah rasa. Saya pernah rasa dua-dua, tapi rasanya kambing lebih lagi. Tambah baru semalam makan kambing. Saya lupa tentang minyak wangi tadi. Kalau bagi minyak wangi, bukan begini. Kita kan selalu begini. Dia tapak tangan. Kenapa tapak tangan? Kalau dia terlalu pekat, kita boleh nipiskan. Okay? Dan kita letak dekat serban, tepuk ni, kopiah, janggut juga semua. Kalau kita solat nanti kan di atas sajadah tangan kita ni, dia boleh transfer kat situ. Bersalam dengan orang begitu juga. Sebab tu kat sini. Sebab ni lebih layak untuk diwangi-wangikan. Kan kat sini penumbuk. You are cordially welcome. Lagi sini. Jadi bacalah doa, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ini doa untuk minyak wangi. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi melainkan kehidupan akhirat. Terus kita niat dan mati. Ya Allah, seperti mana sekarang saya pakai minyak wangi, nanti kurniakan saya juga tempat yang berwangi. Tempat mana yang wangi itu? 500 tahun sebelum nak sampai dah wangi. Bayangkan. 500 tahun. Bukan 500 kilometer, tahun. Saya tak dapat bayang dalam syurga tu bau macam mana. Ini 500 tahun nak sampai. Allah. Jadi kita tafa'ul. Tafa'ul maksudnya mengharapkan. Bila pakai minyak wangi, tafa'ul kita harapkan. Ya Allah, seperti mana sekarang saya dapat pakai minyak wangi dan wangi, nanti kurniakan saya tempat yang wangi, iaitu syurga. Sama juga kalau kita pakai selipar kasut sebelah kanan. Di rumah tu, kasut atau selipar, pijak selipar kiri, masuk kaki kanan,
baru masuk kaki dan melangkah kaki, niat, ya Allah, semoga saya menjadi ashabul yamin. Baca surah Al-Waqiah kan, ashabul yamin, ashabul yamin, itu orang-orang yang kanan. Kiri pula, ya Allah, jangan jadikan saya orang yang kiri. Itu ketika pakai kasut. Ketika berwuduk pula, terus niat. Wuduk ni terus niat. Dalam hati itu, pergerakannya membasuh. Tolong diingat, kalau ada pilih, basuhnya tetap daripada hujung jari sampai ke hujung siku. Nah, kadang-kadang kita sedap sangat. Dah air kat sini, siku dulu. Siku bawa ke bawah. Tidak, itu khilaf aula. Khilaf aula menyalahi keutamaan. Tetap ni dulu, bas. Walaupun nanti mungkin ke bawah ataupun ke atas. Habis satu basuhan. 2, 3. Terus niat, ya Allah, semoga saya dapat ambil buku catatan amalan dengan tangan kiri. Ya Allah, janganlah saya nanti dapat buku catatan dengan tangan atau daripada belakang kiri. Sebab segan buku catatan tu teruk sangat. Itu namanya apa tadi? Tafa'ul. T-A-F-A apostrophe U-L. T-A-F-A apostrophe U-L. Kalau dalam bahasa Arab, ta-fa-alif. Waw tu, hamzah ada atas kecil. Hamzah di atas waw. Jadi ta-fa-alif, buat waw dulu, tapi atas waw tu ada hamzah. Barulah lam. Tafa'ul. Apa dia tafa'ul? Pengharapan. Seperti mana berkatnya begini-begini, kita harapkan juga. Sebab itu di kedai-kedai, sebahagian kedai India Muslim ditulis 786. Tu tafa'ul tu, tafa'ul. Mengharap keberkatan 786. Tapi bukan nombornya tu. 786 tu adalah bilangan Bismillahirrahmanirrahim. Mengikut satu ilmu namanya Hisabul Jummal. Ilmu ni dah ramai dah orang tak kuasai. Tapi kalau nak belajar boleh. Saya boleh bagi tahu, insya-Allah. Alif ba jim dal abjada. Dia ada nombor tu, alif ba jim dal sampai habis. Boleh. Sebab ilmu ni nama lah ilmu. Sebab itu kita berzikir Bismillahirrahmanirrahim 786. Kenapa tak diletak Bismillahirrahmanirrahim? Takut nanti kalau kita letak situ, nanti cicak berak kat situ, burung berak kat situ. Itu sebagian ulama, instead of yang tu nampak macam tak cantik, itulah 786. Memang 786 tu diamalkan. Siapa yang belum amalkan dan siapa nak beramal, dan jangan kecilkan amalan ini dan jangan buruk sangka. Saya ijazahkan tuan-tuan amal lepas subuh, panjang waktunya sebelum subuh esok. Maksud, nak khatam sekaligus boleh, nak khatam sampai subuh esok pun boleh. Jadi 786. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ikut. Siapa yang nak mengamalkan, nak niat nak amal, silakan. Sampai tak nak amal, tak kenapa. Ini petua ulama. Setiap hari baca. Jangan kurang, jangan lebih. Sebenarnya, kita dah banyak baca dah. Kan dalam Fatihah, berapa dah? Berapa kali Fatihah baca? Boleh? Sama juga amalan, Ya Latif. Itu 129. Kenapa? Ya tu ada nombornya. Alif ada nombor. Lam, Ta, Ya, Fa. Campak, itu yang di Ya lah. Ada juga satu amalan untuk diri sendiri, tapi yang ni tak boleh dibagi tahu dulu. Ambil nama kita ni, kemudian kita akan berzikir dengan nama Allah. Melihat nama kita tu, kita ambil podcast. Ada amalan ulama kita, tapi yang ini tak boleh selalu di open sangat. Maklum saja dah orang zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.
Dianjurkan untuk berkumur-kumur setelah minum susu. Masya Allah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, daripada sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu namanya kunyah. Nama apa tadi? Apa dia kunyah? Panggilan. Satu lagi, laqab. Apa dia? Laqab. L-A-Q-A-B. Laqab. Laqab tu gelaran. Boleh? Jadi, kalau panggilan, orang Arab suka panggil dengan 3. Satu, Abu, bapa. Abu apa? Abu si fulan. Yang kedua, Ibnu, anak lelaki. Dan yang ketiga, Ummu. Contohnya, kita ada anak namanya Ahmad. Nama kita Fatimah. Orang Arab tak panggil dia Fatimah, tak. Dia nak dua kena. Biar mak dengan anak. Jadi, Ummu Ahmad. Kita kan nama Fatimah. Jadi, anak kita nama Jadi, kita dipanggil Ummu Ahmad. Tak panggil Fatimah. Sama juga dengan Ummu Aiman. Itu bukan nama sebenar tu. Boleh? Abu. Itu sama juga. Abu apa? Jadi bapak dia tadi dipanggil Abu Ahmad. Mungkin nama bapak dia tu Zulkifli. Mungkin. Tu nama apa tadi? Kun. Ya, buatlah nota sikit nanti. Sebab yang ni dah 11 kali sebut ni. Kunyah. K-U-N-Y-A-H. Panggil. Satu lagi gelaran. Dia Kak Ajat. Ya. Anak pertama sahaja. Tapi selalunya, tak semestinya Kak Ajar, bagus soalan ni. Selalunya anak pertama. Sebab Nabi Muhammad SAW juga dipanggil apa? Abu apa? Abu Qasim. Abu Qasim sebab anak baginda bernama Qasim. Kat mana kuburnya? Baqi', dekat perkuburan Baqi'. Nanti saya tunjukkan gambar-gambar yang tuan-tuan boleh pergi kat mana. Ni siapa. Ambil nota saya tu. Nanti kalau abang ngaji pergi, kena yang pergi kubur siapa. Ibnu Abbas. Tu apa tadi? Ya. Sebab bapa beliau namanya Abbas. Nama beliau Abdullah. Buat nota sikit. Nanti kalau mengaji hadis ataupun ulumul hadis ataupun perbahasan tentang hadis, ada yang terkenal dengan 4 abadillah. 4 abadillah. Iaitu 4 orang yang mula namanya dengan Abdullah, tapi tak dipanggil Abdullah. Dipanggil Ibnu, tapi di attach dengan bapa. Contoh saya, Muhadir nama saya siapa? Bin Haji. Dah 2 tahun mengajar, takkan tak tahu nama. Tiba-tiba saya pun main. Saya kata, saya Ibnu Haji Jo. Jangan pula, Ustaz bukan Maudah. Sama lah tu, saya nak guna cara Arab. Tapi tak semestinya yang orang Arab buat sesuai dengan Malaysia. Tak semestinya. Contoh, kalau kita makan di restoran dekat Shah Alam, orang tu ambil nasi banyak sangat. Kita pun sebut macam ni. Ajah yang kaut nasi tu makin tambah. Walau kita masuk ni, masuk apa ni? Cukup ataupun sikit. Kak Ajah tu ingat mini love. Ini bukan mini love ni. Ini maksudnya apa ni? Sabar boleh, cukup boleh, sikit boleh. Jadi Ajah tu kan nasi kita pun Ajah. Okey, kata Ajah, tahu lagi. Ajah, nak banyak lagi ya, tambah lagi. Jadi tak semestinya yang dalam dunia Arab sesuai dunia Melayu. Jadi Ibnu 4 terkenal. Namanya 4 ini dalam disebut 4 abadillah. 4 abadillah. Semua nama mereka Abdullah, tapi tak dipanggil Abdullah. 1.
Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Umar dipanggil Ibnu Umar. Abdullah bin Az-Zubair dipanggil Ibnu Zubair. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Itu nama apa tadi? 4 Abdillah. Sebab nama mereka Abdullah. Orang Arab suka bagi nama Abdullah. Radiyallahu anhuma. Tolong diingat. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati keduanya. Siapa keduanya tu? Abdullah tu sendiri dengan bapaknya Abbas. Kalau Abdullah bin Umar, Abdullah dan Umar. Siapa Umar? Sayyidina Umar. Dua ni unik. Abbas, pak saudara Nabi, orang yang lembut sangat. Dan muka beliau identically macam Nabi. Muka beliau, Abbas ni tadi. Akhirnya beliau masuk Islam, ya. Mukanya identically macam Nabi. Sebab itu dalam perjanjian Aqabah, sebelum Nabi pindah ke Madinah, orang Madinah rasa rugi. Nabi memberi manfaat pada penduduk Makkah. Why not kita panggil Nabi ke Madinah? Tapi Nabi sangat berstrategi. Tak terus pergi. Buat perjanjian dulu. Kalau kamu boleh, pastikan saya selamat, ada perlindungan, fine. Berlakulah satu perjanjian sebelum ke Madinah ni, namanya perjanjian Aqabah pertama. Sebab dibuat perjanjian itu di satu tempat namanya Aqabah. Di situlah tempat kita melontar 300 meter daripada tempat kita melontar tu, Jamratul Aqabah namanya, 300 meter. Situ ada satu masjid sekarang. Dulu tak ada masjid, tapi satu tempat yang biasa. Situlah berlaku perjanjian Aqabah, di mana orang Madinah bai'ah untuk protect Nabi. Kalau Nabi willingly datang ke Madinah. Siapa yang Nabi bawa ketika itu? Abbas ini tadilah. Ketika itu sudah ada satu taktik, namanya taktik penyerupaan. Sebab Sayyidina Abbas tadi, pak saudara Nabi, memang exactly macam muka Nabi. Walaupun tak sama dah. Tapi cara berjalan, badan, muka, handsome lah, ya. Kenapa tu? Sebab orang Madinah mana tahu mana satu Nabi, kan? Kalau ada yang niat jahat dan nak apa-apakan Nabi, orang yang diapa-apakan itu bukan Nabi. Tapi siapa? Abbas. Itulah dia. Saya belajar ni daripada guru kami, Profesor Dr. Salamah Balwi Al-Harfi, seorang profesor sejarah di Jordan. Saya tak tahu beliau masih hidup ke tak. Kalau masih hidup, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, banyakkan umur dan kesihatan. Kalau sudah meninggal, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Waktu itu pun beliau agak ni juga. Beliau pernah sebut dan mengajar kami, dia kata Saddam Hussein yang kamu lihat dalam TV itu mungkin Saddam Hussein yang keempat, dia kata. Saddam Hussein waktu itulah. Yang betul-betul ada kat rumah ni. Itu nama konsep ni ikut taktik perjanjian Aqabah pertama, kedua. Baru 5 minit. Kena selalu sanuqri'uka fala tansa illa sya'allah. Untuk kuat ingatan. Perjanjian Aqabah pertama. Ingat, ya? Radiyallahu anhuma, itu semoga Allah di dalam ilmu ma'ani dipanggil khabariyah. Ini jumlah du'a'iyah, khabariyah, labdhan, insya'iyah, maknan. Siapa yang ada seni menterjemahnya, kalau kita terjemah literally, dia akan jadi Allah telah merahmati keduanya. Tapi siapa yang ada seni ilmu menterjemah, semoga Allah merahmati keduanya. Oh, dapat pahala. Boleh? Setiap kali sebut sallallahu alaihi wasallam, terus ingat semoga Allah, baru dapat pahala. Kalau sallallahu alaihi wasallam dapat pahala menyebut tu. Tapi untuk lebih lagi, kita tahu maknanya. Sallallahu alaihi wasallam, Allah telah bersalawat ke atasnya,
dan telah memberi keselamatan padanya. Itu literally. Tapi sebenarnya understandingnya semoga. Bila semoga baru doa. Kalau tadi tu sekadar for the matter of saying ataupun sebut saja. Dia tak ada unsur doa. Bila ada unsur doa baru unsur tolak. Kan? Contoh, dia bagus dalam kubur. Itu bukan doa. Semoga dia bagus dalam kubur. Itu bukan doa. Tengok, sebutan tu pun ada ilmu supaya kita dapat pahala. Apa dia? Mudah-mudahan boleh. Mudah-mudahan lagi. Semoga lagi. Hopefully. Boleh juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam syariba labanan famadmada wa qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah minum susu, minumlah susu. Sebab lepas ni bila minum susu, ingat siapa yang minum susu? Nabi. Cukuplah kata guru kita Syekh Nuruddin, kita ada sesuatu yang ada persamaan dengan Nabi. Contoh, Nabi nama Muhammad, nama kita juga Muhammad. Cuma nama kita Muhammad mungkin Alif bin Ghafur contoh. Paling kurang. Nabi ada janggut. Kita pun ada, walaupun sedikit. Tak apa, yang penting ada janggut. Nabi ada rambut. Maaf ya, sebab itu siapa yang botak makruh. Sebab Nabi tak botak kecuali umrah dan haji. Dan yang kedua, doktor bagi tahu kepala awak kalau berambut dia akan gatal. Jadi itu tak mengapa. Kita bila ada rambut ni kan, alhamdulillah Nabi berambut. Dan rambut Nabi ada 3 anjamnya. Satu macam saya ni. Bukan saya macam baginda. Bukan baginda macam saya. Ini. Nanti bila dah tahu ni jangan buruk sangka dengan orang. Apa yang saya nak sebut ni, bila kita dah tahu jangan buruk sangka dengan orang, especially orang yang rambut panjang. Jangan buruk sangka. Dia tak lelaki. Itu lelaki, perempuan jangan. So this is still like it's right. Yeah, it's just Nampak tak? Belakang nampak. Rambut baginda ada 3 panjangnya. Satu yang belakang tengkuk macam saya sekarang. Itu namanya wafara. Wafara. Sudah? Wafara. Satu lagi, sedikit dekat tengkuk, kalau ditarik tu dia akan sampai ke cuping telinga ni. Panjang sedikit kat tengkuk tu. Tu namanya limah. Limah.
Satu lagi ke bahu tu yang saya sebut tadi tu. Bila tengok ada orang pakai rambut panjang sampai ke bahu, mungkin dia dah belajar sunnah Nabi. Tu namanya Jummah. Kaedah nak hafal senang saja. Walaj. Waw tu apa? Waw, ra. Lam, limma. Jim, Jummah. Tu walaj. Jadi, itulah rambut Nabi. Ada satu faedah ni benda jarang kita dengar. Orang tu biasanya tebu jarang rambut panjang. Tapi kalau dia rambut panjang, itu jaga-jaga. Sebab ni guru saya yang bagi tahu ni. Imam Al-Habib Abdullah Ibn Ali Al-Haddad, Ratib Al-Haddad, jangan tinggal baca malam. Ratib Al-Haddad, antara penyinding yang kuat di rumah tu. Jangan masuk pencuri, jangan apa-apa, antara yang kuat. Itulah manzil. Ada dalam buku kita ni, baca manzil. Baca manzil, kita dekat rumah tu. Bukan lama sangat baca pun. Itu khasiatnya, Masya Allah. Saya dah cerita dulu kat sini kalau tak silap. Kan? Dah cerita belum? Mesti belum ni. Sini selalu belum. Tak apa saya cerita. Untuk kebaikan. Disebut dalam kitab ni. Cuma saya tak ingat kitab tu sekarang. Kitab Jawi. Satu kumpulan musafir di padang pasir. Lalu berniat nak bermalam di satu tempat. Orang kampung situ bagi tahu, eloklah ubah tempat lain. Sebab situ banyak perompak. Ada seorang ni mungkin letih sangat. Tak naklah pindah dah barang semua-semua kat sini ni. Tinggal dia seorang situ. Kemudian yang lain pergi. Dia tidur. Saya pendekkan cerita. Pagi esok, ketika dia nak berangkat, tiba-tiba ada satu kuda dan di atasnya ada orang. Tanya dengan orang yang tidur tadi tu, syekh yang tidur seorang tadi. Hang ni jin ke manusia? Kamu ni jin ke manusia? Kama tara, seperti mana kamu lihat? Kan saya ni manusia. Awak? Dia tanya di mana? Kenapa? Dia pun terus terang. Saya ketua perompak. Bagus juga dia. Dia ada tanda-tanda keinsafan lah. Kalau tak, dia tak bagi tahu. Dia kata, saya ketua perompak. Malam tadi, kami nak penetrate kamu 2-3 kali, tak dapat. Dia macam ada penghalang. Nak penetrate, tak boleh. Dinding ke apa ke nak, tak. Jadi tak. Tu nak tanya, hang ni manusia ke jin? Dia kata, macam biasa, baca apa? Dia pun sebut apa yang dia baca. Sebahagian yang dia baca itu ada dalam manzil. Sebab itu baca manzil. Baca seluruhnya. Kenapa? Itu cerita-cerita sebegini ni untuk bagi kuat untuk kita beramal. Manzil itu maksudnya rumah. Orang Arab tak panggil manzil. Orang Indian subkontinen panggil manzil. Ni. Di India, Pakistan, Bangladesh ni terkenal sangat ni sebab kemujaraban. Tapi orang Arab tak panggil manzil. Orang Arab panggil hariz, penangkal, hariz, perisai, hariz. Sama juga. Apa yang dalam dalam buku kita tu, Kanzu Sa'adah pun. Ada, baca je. Paling bagus baca 2 kali. Lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali, baca. Especially kita pergi ke homestay, rumah yang jarang orang duduk. Ataupun kita pergi ke kebun, tengah menunggu durian. Duduk seorang-seorang ataupun 2-3 orang dekat rumah di kebun durian tu. Untuk pelinding. Di rumah pun sama. Sebab ini bukan saja untuk makhluk halus.
Ini juga untuk perompak macam tadi tu. Di samping pagar api yang sudah kita ajar tu. Jangan kata belum lagi, dah sudah. Cuba untuk di rumah baca 3 kali. Selepas subuh sekali, sebelum keluar rumah sekali, sebelum tidur sekali. Boleh? Cuba baca depan, saya sambung. Saya tak nak baca, tuan-tuan sambung. Cuba baca depan, saya sambung. Bukan? Itu lain. Ada sedikit lagi. Bagus Kak Ajar ada usaha tu. Itu namanya pagar api. Untuk diri sendiri, supaya jangan kena sihir perbuatan orang, kita baca di mana-mana, bila-bila, berapa pun boleh. Tapi untuk pendiri rumah, untuk mudah-mudahan dengan bacanya, Allah akan jaga rumah. Kalau ikut pengalaman ulama, seperti api rumah. Bukan rumah tu berapi. Ni pagar dia tu. Sebab tu ulama kata ini amalan pagar api. Bermula dengan La ilaha illallahul. Kan? Maksudnya belum ramai lagi lah. Tak mengapa. Cuba cek. La ilaha illallahul halimul karim. Rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. La ilaha illa ant. Azza jaruka wa jalla thana'uk. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum la hujjata wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ni kali ke-12 dah ni. Tak hafal. Hafalkan ya. Ini insya-Allah untuk diri sendiri, pagar api dari sendiri. Baca di mana-mana. Maklum saja rambut sama putih bagi yang dah putih dah. Tak ada rambut pun ada. Kan? Hitam tu biasanya begitu hitam. Boleh? Saya baca sekarang, rakamkan. Rakamkan, nanti hafal. Sebab ni bagus untuk pendidik diri sendiri. Kalau di rumah, baca 3 kali. Kalau kita sendiri, baca bila-bila pun boleh. Boleh? Sudah? On? Saya baca sekarang. Bagi isyarat untuk saya baca. Sudah. La ilaha illallahul halimul karim. Rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. La ilaha illa ant. Azza jaruka wa jalla thana'uk. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Saya ijazahkan amalan ini pada semua yang hadir dan juga yang ikut kami secara live dan juga ikut secara rakaman. Dan tersebut kami terima. Ini saya terima daripada guru saya ke atas. Jadi untuk diri sendiri, menghindarkan diri daripada makhluk halus termasuk sihir. Untuk di rumah, dibaca 3 kali, jangan lebih. Untuk kita lebih mantap dan lebih yakin. Tak baca lebih tu. Bukan tak boleh baca lebih, bagus. Tapi bagi mantap. Ada setengah kita bila baca tu, ya ke ni. Buang jauh-jauh. Bila bacanya, lepas subuh sekali, sebelum keluar rumah nak datang ke Al-Falah hari ini, dan sebelum tidur malam, jangan tidur tengah hari. Tidur malam. Jadi berapa kali tu? 3 kali. Ada nak tanya tak? Boleh panjangkan pada orang lain? Boleh. Ijazahkan kepada orang lain? Boleh. Lagi? Abu Darda tu lain. Itu untuk mudah-mudahan rumah kita selamat daripada kebakaran. Ada juga dalam buku ni. Ni ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in
qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi la raufur rahim. Insya-Allah. Itu namanya doa Abi Darda. Disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Orang jumpa Abu Darda balik ke rumah kampung sebab kebakaran berlaku. Beliau kata, Nabi sebut, aku membaca, kata beliau, apa yang Nabi sebut, siapa baca ni, insya-Allah rumah tak terbakar. Itu doa tadi tu. Namanya doa Abi Darda. Dianjurkan untuk menghadap kiblat tak kala minum air Zam-Zam. Kemudian bacalah doa berikut ini. Tak ada terjemah, saya terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma innahu balaghani an nabiyyika Muhammad annahu qala. Ya Allah, sesungguhnya telah sampai padaku daripada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baginda bersabda, ma'u Zamzam lima syuriba lah. Air Zam-Zam itu mengikut apa yang diniatkan. Wa ana asyrabu minhu ya Allah liridhakal abadi. Ya Allah, justru aku meminum air ini untuk mendapat keridhaanmu yang abadi. Ani wa an ahbabi abada. Untuk diriku dan untuk sahabat, untuk kekasih-kekasihku. Sebutkan apa hajat. Apa hajat? Nak pandai, hilang penyakit, lagi senang untuk urusan, boleh semua. Kaya, boleh, kaya yang baik. Walima nawahu, dan untuk apa ia diniatkan, au yanwunahu ibadukas salihun, ataupun apa yang diniatkan baik oleh orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh. Saya nak juga yang itu, ya Allah. Walima alamta ya Allah min salihin niyat. Ini memang minta doa borong ni. Dan juga ya Allah, apa yang engkau ketahui daripada niat-niat yang baik, saya nak juga ya Allah. Tengok, ini namanya doa borong. Antara satu doa borong tu apa? Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibaduka salihun. Ya Allah, aku mohon padamu apa yang dimohon oleh Nabi dan dimohon oleh orang-orang yang soleh-soleh. Itu doa borong. Wa na'udzubika bimasta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibaduka salihun. Dan aku mohon daripada apa yang Nabi mohon dan juga orang saleh. Itu bagus doa tu. Kalau nak nanti saya tulis. Tak payahlah tulis, pergi kat Google je. Doa tu masyhur. Jadi kesimpulannya saya tak tulis, cari kat Google. Doa tadi. Doa tu namanya, taklah orang panggil doa borong. Tetapi doa itu memborong semua sekali. Sekaligus, ya Allah, aku mohon padamu apa yang Nabi pohon dan orang yang saleh pohon. Dan aku minta jauh daripadamu apa yang Nabi minta jauh dan orang saleh. Kan borong semua tu. Sepatutnya kita doa biar bijak. Jangan sampai di multazam, tempat-tempat yang bersesak-sesak, tiba-tiba, ya Allah, bagilah abang ngaji pangkat gajinya naik, anak dapat SPM bagus. Lah, itu kecil sangat. Nanti saya ajar. Hari ini saya agak berebut sikit sebab saya akan ke Negeri Sembilan, ada convention sekejap lagi. Saya akan ajar. Di mana-mana tempat yang mustajab doa, ada 4 doa ni jangan tinggal ever. Barulah yang kelima 6 tu, baru cerita tadi tu. Cerita kek lapis Sarawak. Cerita abang ngaji tadi tu. Cerita apa-apalah, tapi 4 ni must baca. Antaranya apa? Minta diampunkan dosa. Itu dulu. Bila diampunkan dosa, senang Allah nak bagi. Sebab yang melambatkan sesuatu dosa. Yang melambatkan sesuatu itu dosa. Sebab itu salah satu amalannya banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Nanti saya ajar. Ada 4 doa ni saya tulis nanti. Kita jumpa 2 minggu akan datang dengan izin Allah. Kalau Kak Salwa ingatkan saya.
Doa yang dibaca oleh Sayyidina, boleh ya, Sayyiduna pun boleh, Abdullah bin Abbas. Siapa beliau tadi? Ibnu Abbas. Sebelum minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Ada berapa ciri ilmu yang bermanfaat? Masya Allah, tak ada bunyi. 7. Tulis nota situ, 7 ciri ilmu yang bermanfaat. Apa 7 tu? Kita jumpa 2 minggu akan datang. Sikit dulu, sikit. 1, ma yazidu fi khawfika minallah. Ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah. Bila kita dengar kecut, takut, kita nak mengumpat orang. Takut kita nak simpan tapoi orang. Takut kita nak simpan pen orang yang kita ambil tak dengan izin. Kita takut. 1 tadi apa? Ma yazidu fi khawfika minallah, yang menambahkan takutmu kepada Allah. Yang kedua, yang menambahkan gemarmu pada akhirat. Ma yazidu fi gharbatika fil akhirah, menambahkan gemar, suka kita dengan akhirat. Buktinya apa? Buktinya, maaf, kalau dulu pantang dapat rezeki lebih mesti overseas. Sekarang umrah. Itu tanda bagus tu. Kalau dulu apa pinggan dalam dunia tak ada kat rumah tu. Apa pinggan dalam dunia tak ada kat rumah. Untuk kenangan pun tak apa kan, tapi jangan untuk bermewah-mewah ya. Saya semalam dapat satu hadiah. Tak payah cerita lah tu, hal peribadi. Yang penting negeri yang tak pernah saya pergi, nah, dibaginya kat saya. Sebenarnya saya dijemput pergi ke situ untuk berdakwah, dan ada NGO yang jemput saya. Bila jemput saya bukan situ je, Sabah, Sarawak, Palestin, New Zealand, yang terbaru ni Afrika. Saya tak nak sebut NGO tu ya. Yang jemput saya ni memang orang yang core. Memang kalau saya nak sebut nama semua tahu. Bagus, betul. Semalam saya jemput beliau dalam majlis ceramah kuliah duha saya di Gombak. Beliau cerita tentang Palestin. Memang beliau sangat serius. Beliau pengerusi. Saya sebut nama ni tuan-tuan tahu. Bukan. Dia hampir-hampir gitu. Jadi ceritanya beliau ajak saya banyak kali ke Sabah, Sarawak, ke negara luar. Jadi yang bulan lepas dia ajak saya ke New Zealand. Mereka berdakwah dengan seriusnya, dan yang saya suka, saya pesan dengan mereka, berdakwah bagus, tapi biar dakwah yang berpanjangan, bukan sekadar bagi bantuan je, tapi bina pendidikan, buat sekolah, buat pusat rawatan, buat yang tu lah. Alhamdulillah mereka dah buat dan puan. Jadi dia pun pergi dan dia bagi kitchen dengan saya. Itu je dah nak cerita. Tapi yang uniknya kitchen tu boleh buka botol. Slow-slow je dia bagi kat saya. Ustaz ni untuk Ustaz ni. Ustaz ni benar kat botol. Dia bagus betul, dia takut orang lain tak dibagi kan. Saya pula buat nak balik ke kereta, 2-3 orang dia pun ambil. Ustaz ni kitchen ni untuk Ustaz, saya buat datang daripada New Zealand, dan Ustaz ni boleh buka botol. Anyway, kita bersyukur ya. Maksudnya ilmu yang bermanfaat itu menambahkan gemarmu pada akhirat, menakutkan kita dengan Allah. Apa maksudnya? Macam saya sebut tadi lah, duit kadang-kadang kita gunakan untuk bermewah-mewah. Why not? Kita allocatekan duit itu untuk orang Palestin sekarang. Palestin sekarang, ya Allah. Jangan lupa ya, kita ni memang banyak dosa, kita banyak ghaflah ya. Ya Allah, dalam perang Palestin ni, kabulkanlah doa kami. Pendek je doa kita pun. Ya Allah,
bagilah bantuan kepada orang Islam di Palestin. Jangan tinggal. Biar kita rasa bersalah kalau tak doa. Macam tu. Setiap kali sujud akhir tu, jangan sebut bahasa Melayu, jangan. Dalam hati boleh, dalam hati. Allah, sekarang ni tak tahan saya. Saya sekarang ni, bila tengok tu, saya ikuti. Sebab saya tak nak jadi orang yang, biar iman saya kuat. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Tu Nabi sebut. Siapa yang tak ambil berat tentang orang Islam, falaysa minhum. They are not from their part. Takut kita. Jadi dia ada rasa togetherness. Tapi tak tahan tengok. Terkadang bila dengar tu, keluar je visual tu, buat gini. Sampailah mulut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak ada apa dah kita. Harapkan PBB, harapkan OIC, orang Malaysia juga yang bersungguh. Semalam Tuan Haji tu sebut, ada wakil mereka dekat Palestin, memang orang Palestin, 8 tahun duduk di Malaysia. Dan berjumpa dengan ketua-ketua orang Palestin sana tu. Kalaulah orang di dunia ni macam Malaysia, dia sebut Malaysia tu. Mudah, aman. Memang kita orang Malaysia, insyaAllah. Dari segi sumbangan, boykot pun kita lakukan. Doa jangan lupa. Doa di sujud hingga akhir tu, doa sangat-sangat. Kalau boleh malam-malam tu menangis-nangis. Ketika saat air mata keluar tu, jangan bagi dia jatuh ke bawah. Ulama pesan. Masukkan doa untuk Palestin ketika itu bukan senang nak menangis tu. Sehingga ulama pesan, kalau tak boleh menangis, buat menangis. Itu. Nanti dia akan mari perasaan tu. Mula-mula hati keras menangis ni. Nak menangis, payah. Esok buat lagi. Dia dengan nanti, dia hibah. Jatuh jadi, jangan bagi dia jatuh. Mengalir jadi, terus serikkan, ya Allah, bantulah orang Palestin. Ambil air ni, usap ke mana. Sebab dikatakan di mana tempat yang kena usapan itu, insya-Allah itu nanti akan menjadi penyelamat daripada dijilat oleh api neraka. Mesti kita rasa bersama. InsyaAllah orang Malaysia kita, insyaAllah. Semalam dia tunjuk tu, ya Allah, tak tahan saya tengok. Gambar-gambar yang terkini. Mayat dalam lori itu, Allah. Dia tunjuk satu ni, Allah. Tak boleh nak cerita, tapi kena cerita juga. Bangunan, saya ingat 5 bangunan tu. Besar-besar bangunan, pangsepuri dah. Tak sampai 5 saat, ranap habis. Dia letup, ranap habis. Nak membina tu 30 tahun dah, 20 tahun. Dan still ongoing sampai sekarang, genocide itu. 3 hari lepas, 4 hari lepas, saya dapat satu video. Allah Akbar. Tak terfikirlah kita pun. Apa? Budak-budak ditulis dekat tangan nama mereka dengan dakwat yang tak, dakwat kekal. Tuan-tuan tahu kenapa? Mereka sudah bersedia. Tu saya kata kanak-kanak Palestin ni kuat betul. Mama, dan orang tu baca PUC, walaupun dalam dia Arab tapi dia translate ke Inggeris. Dia seolah-olah suara budak-budak tu sebut mama, tulis nama saya kat sini. Dan tulis juga nama abang dia yang kecil tu. Tapi nama mak pak pun tulis juga. Apa tujuan? Kalau nanti berlaku pengoboman dalam Raffles boleh dikenal pasti. Dan dia nak supaya dia tu dikuburkan sebelah abang dia. Kan? Cuba anak kita tulis kita. Saya ingat demam seminggu. Apa ni mama? Mana dah tahu. Kan? Tak ada apa. Itulah. Kita doa untuk mereka ya. Kita je sedih. Tapi mereka bila dah meninggal tu berada di alam apa tu? Alam barzakh. Kan ada nikmat kubur kan? Masuk syurga belum lagi sebab belum hari kiamat. Tapi mereka berada di dalam kubur. Roh orang-orang yang baik sebegini berada di dalam burung yang berwarna hijau. Burung tu nanti akan terbang
ke syurga. Syurga dah ada belum? Sudah. Tapi dah boleh masuk belum? Belum masuk lagi. Macam rumah kita dah siap, tapi tunggu 2 bulan lagi nak dapat sijil dan equip dengan furnitures. Rumah dah ada belum? Ada kan? Setiap petang duk tengok rumah. Jalan. This I will be residing. Duduk dalam rumah ni. Seronok tak? So macam tu lah. Orang dalam kubur tak boleh masuk syurga, tapi diperlihatkan syurga. Saya kena minta izin untuk balik dalam 5 minit lagi, sebab kami nak terus ke seremban. Maaf ya, sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah belum lagi habis. Ilmu yang bermanfaat ada berapa ciri tadi? Baru yang ke berapa? 5 lagi kita sambung 2 minggu lagi kan? Kita habiskan dulu. Wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas. Saya dah ijazahkan tak belum dekat sini amalan untuk luas rezeki? Semua mesti belum. Mana Kak Ajah tak datang hari ini? Ada hal. Ada 5 ayat kena baca selepas solat. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki. Rezeki ada tapi Allah luaskan. Dan bacaan ini semua hafal. Buktinya, cuba ikut saya. Sama-sama. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimma wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baca sekali. Nanti saya bagi PDF-nya dengan Kak Ajah. Saya dah ada dalam handphone. Saya forwardkan pada Kak Ajah Salwa, insya-Allah. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Sekali baca. Mohon maaf, 3 kali. Yang tadi berapa? Sekali. Yang kedua tadi berapa? 3 kali. Sekarang 3 kali. Ikut saja. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. 3 kali. Nanti akan dapat yang lain. Yang penting nak bagi tahu. Yang keempat, ikut saya. Allahumma ya musabbibal asbab sabbib. Maksudnya, ya Allah, wahai yang punca kepada seluruh asbab, sebabkan. Ketika sebut sebabkan, itu niat rezeki banyak. Niat kesihatan diberikan. Niat apa-apa saja niat. Bila sebut sabib, sabib maksudnya ya Allah sebabkanlah. Maksud datangkanlah sebab itu. Barulah yang keberapa tadi? 5. Ini semua hafal. 4. 1 qulillah. Yang kedua wa may yattaqillah. Yang ketiga la haula wala quwwata illa billah sampai habis. Keempat Allahumma tadi tu. Barulah 5. Baik. Ini semua tahu ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Baca 7 kali. Biasa kita baca fa in tawallaw saja 7 kan. Ini 2 ayat baca 7 kali. Boleh? Saya ijazahkan semua yang hadir untuk mengamalkan amalan ini, iaitu amalan meluaskan rezeki. PDF-nya dapatkan daripada Kak Ajah Salwa hari ini juga insya-Allah. Sebab saya masuk kereta siap lagi, untuk saya messagekan beliau. Saya ingat setakat ini dulu, mohon maaf mana saya kena bergerak sekarang. Kak Ajah nanti lagi. Terima kasih banyak. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin bi sirril Fatihah.